Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sangat prihatin dalam memastikan kesejahteraan penduduk dan rakyat di negara ini sentiasa terjamin dan terpelihara melalui penyediaan pembangunan prasarana dan infrastruktur kesihatan. Perkara tersebut dinyatakan oleh Menteri Kesihatan semasa merasmikan sambutan Jubli Emas Hospital Suri Seri Begawan Kuala Belait petang kemarin. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga menekankan dengan adanya rakyat dan penduduk yang sihat dan perkhidmatan kesihatan yang berkembang maju, keutuhan, kestabilan dan perkembangan sosioekonomi negara yang berdaya tahan dapat dicapai. Dengan adanya kerjasama dari semua pihak dan pelbagai kemudahan-kemudahan yang telah disediakan oleh Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, negara kita ini telah berjaya menepati sasaran-sasaran kesihatan yang telah ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun World Health Organization, termasuk juga beberapa matlamat pembangunan milenium (OMDG) yang berkaitan dengan kesihatan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian anugerah-anugerah penghargaan bagi Anugerah Penderma Darah 5 teratas, Anugerah Pekerja Cemerlang dan Anugerah Pekerja Lama Berkhidmat. Sambutan Jubli Emas ini diisi dengan pelbagai program dan aktiviti yang telah dirancang, antaranya ceramah kesedaran kanser, Hari Karnival Keluarga, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dengan kerjasama Rangkaian Profesional Muda menganjurkan Dialog Awam Youth Town Hall Brunei. Acara diadakan di Jabatan Perdana Menteri. Bertemakan Bangkit bagi Pembangunan Negara, sesi memberikan peluang kepada para belia untuk berdialog bersama Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dialog bertujuan memberikan belia dan pemimpin belia pengetahuan dan pemerkasaan bagi menyumbang kepada pertumbuhan sosioekonomi negara secara proaktif, inovatif dan dinamik. Menyediakan makanan 143 murid tadika 3 Sekolah Al-Falah Cawangan Sungai Akar dan Ban 5 diraikan dalam Majlis Ihtifal penutupan penggal akhir tahun 2022 dan penyampaian sijil murid-murid tadika 3 sesi petang. Majlis berlangsung di Sekolah Al-Falah Cawangan Sungai Akar. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Majlis diselajurkan dengan meraikan 49 graduan tahun 6 Sekolah Al-Falah Cawangan Sungai Akar dan 13 murid yang berjaya dalam beberapa pertandingan anjuran beberapa jabatan yang diadakan secara bersemuka atau dalam talian. Masjid Kampung Telisai dan Masjid Raja Isteri Pengiraan Najah Salehah Kampung Rimba muncul johan kategori masing-masing pada Majlis Musabaqah Tilawatil Quran secara berkumpulan Zainul Quran bagi belia dan dewasa Masjid Surada Bala Ibadat peringkat senegara kali ketiga. Penyampaian hadiah diadakan di Masjid Raja Isteri Pengiraan Najah Salehah Kampung Rimba. 13 pasukan menyertai pertandingan yang antara lain bertujuan mencungkil bakat-bakat muda sebagai persediaan menjadi pelapis generasi pembawa Zainul Quran agar tidak hilang di telan zaman. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Music video leka karya Matters of Choice juara pertandingan akhir Brunei Music Video anjuran Jabatan Radio Televisyen Brunei RTB. Brunei Music Video merupakan sebuah rancangan pertandingan penerbitan music video yang pertama diadakan di negara ini. Ianya berlangsung malam tadi di Jurong Park Amphitheatre.
Hadir Pengarah Haji Muhammad Hasnan bin Pengarah Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Bersiaran langsung melalui RTB Go dan RTB Aneka, 8 finalis muzik video berentap dalam pertandingan yang dihasrat menampilkan bakat, idea dan kreativiti para penggiat seni khususnya dalam penerbitan muzik video sama ada secara individu atau berkumpulan. Juara muzik video leka karya Matters of Choice menerima RM5,000. Naib juara Azau J Media dengan muzik video pesan menerima RM4,000 dan Filterworks Productions dengan muzik video dangan pula di tempat ketiga memenangi hadiah RM3,000. Sementara finalis lain menerima sagu hati RM1,000. Para finalis juga menerima trofi dan sijil. Pemenang tempat kedua menerima wang tunai RM4,000 beserta piala. Program Ceramah Sejarah Borneo Siri ke-10 yang dianjurkan oleh Pusat Pengkajian Borneo, PEN Borneo, antara lain bertujuan mempromosikan pusat berkenaan sebagai sumber rujukan sejarah dan penambahbaikan pembangunan koleksi bahan rujukan sejarah. Program diadakan secara fizikal dan dalam talian di PEN Borneo. Hadir Pengarah Haji Hasnan bin Pengarah Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dr. Awang Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei dalam kertas perdananya, membincangkan kepentingan sejarah sebagai bahan rujukan, panduan, iktibar, pengajaran bahkan sebagai alat yang dapat menggerak dan memberi motivasi serta inspirasi khususnya kepada golongan belia untuk melibatkan diri lebih aktif dalam agenda perkembangan dan pembangunan negara. Yang bernaung ataupun menjadi warga kerajaan Brunei di bawah pemerintahan. Ceramah dibentangkan oleh 3 orang penceramah dari luar negara iaitu Datuk Dr. Haji Sanib bin Haji Said, Pengurus Besar Yayasan Budaya Melayu Sarawak, Profesor Madya Dr. Ismail Ali dari Universiti Malaysia Sabah dan Profesor Madya Dr. Abdul Razak bin Abdul Kadir dari Akademi Pengajian Islam Kontemporari Universiti Teknologi Mara Cawangan Sarawak. Program Ceramah Sejarah Borneo akan diteruskan lagi Isnin depan di tempat yang sama. 449 orang pelajar Sanah 10 dan Sanah 11 Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengira Anak Hajah Saleha menamatkan pembacaan Al-Quran 30 juz sempena tamat pengajian. Majlis Khatam Al-Quran berlangsung di sekolah berkenaan. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hak Ehwal Ugama. Sesuai dengan hasrat kerajaan dalam melahirkan generasi celik Al-Quran, majlis seumpama ini bertujuan untuk menggalakkan para pelajar agar sentiasa mengamalkan membaca Al-Quran dengan bacaan yang lancar dan betul, di samping memastikan pelajar berkenaan dapat menghatamkan bacaan Al-Quran sebelum menamatkan pengajian. Negara Brunei Darussalam sekarang berada pada penghujung monsun peralihan. Semasa tempoh peralihan tersebut, cuaca pada lazimnya cerah pada waktu pagi. Hujan dan ribut petir berlaku terutama di pedalaman negara pada sebelah petang dan bergerak ke kawasan pesisiran dan laut pada waktu malam dan kadangkala berlanjutan sehingga awal pagi keesokan hari. Keadaan cuaca di negara Brunei Darussalam diramalkan aktif bermula sehingga esok. Keadaan tersebut disebabkan oleh pengaruh beberapa kawasan tekanan rendah di kawasan rantau ini yang menggalakkan pembentukan awan hujan dan meningkatkan aktiviti turunan hujan di negara Brunei Darussalam. Kelajuan angin boleh meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan lebat atau ribut petir. Manakala di perairan Brunei, keadaan laut berombak sedikit di bawah paras 1 meter. Maklumat, nasihat dan amaran cuaca terkini boleh diperolehi melalui sumber yang tertera. Status harian normal baharu COVID-19. 2 kes berada di dalam kategori 5 iaitu yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Manakala 1 kes berada dalam kategori 4 iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi.
Kementerian Kesihatan memaklumkan 697 kes dilaporkan sembuh dengan 1 kes kematian dicatatkan. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.7%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62% dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.8%. Kempen kebersihan bersepadu yang diadakan di kawasan Pekan Tutong merupakan salah satu inisiatif dan usaha Jabatan Daerah Tutong dalam menjaga kebersihan dan keselamatan orang awam. Kempen tertumpu di kawasan bangunan Haji Abu Yusuf, bangunan Irama Aman 1 dan 2, bangunan Hajah Marianah DH Haji Abdul Wahab serta bangunan Hajah Rafiah. Mengetuai kempen Awang Muhammad Sofian bin Najib Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Kempen dikendalikan oleh Jabatan Daerah Tutong dengan kerjasama beberapa buah agensi kerajaan, pemimpin akar umbi beserta Majlis Perundingan Mukim Pekan Tutong dan para peniaga di kawasan bangunan-bangunan berkenaan. Sebuah itu, semua pihak diseru untuk sama-sama menjaga kebersihan bukan sahaja di tempat awam tetapi juga di kediaman masing-masing. Pihak kerajaan melalui agensi-agensi kerajaan dan melalui peruntukan undang-undang yang tertentu tidak akan teragak-agak bagi mengambil tindakan undang-undang terhadap individu atau badan-badan korporat yang melanggar undang-undang yang berkaitan, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu kebersihan. Bersempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-17 yang bertemakan Belia Siaga Masa Depan, kemarin diadakan program Warisan Kitani. Program dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Temburong dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Senukoh. Program antara lain bertujuan memperluaskan skop pengetahuan tentang sejarah, kebudayaan, adat resam, bahasa dan agama kepada para belia selain memupuk semangat perpaduan dan kerjasama. Program bermula dengan taklimat ringkas tentang Kampung Senukoh dan diikuti dengan demonstrasi pemprosesan mi senukoh, tunjuk cara membuat penyaram dan membungkus serta menjalin kelupis. Saya mempelajari bahawa tentang sejarah di kampung ini, apa-apa saja makanan yang diorang buat, suasana sini. Kami kena ajar how to make noodles from scratch lah, and yeah, I am actually really excited to be here. Ya, saya akan mengikuti program ini lagi kalau ada untuk mengambil pengalaman lah, untuk mempelajari produk-produk kampung lain. Mengetahui produk-produk yang ada di daerah Temburong seperti daerah Kampung Senukoh, pembuatan mi, Kampung Batu Apoy, pembuatan ambuyat dan yang lain-lain lagi lah. UBD Corporation Sedaran Berhad dengan kerjasama Jiwaku Ikhlas ke-20 menganjurkan jualan amal di Universiti Brunei Darussalam UBD. Jualan amal bertujuan sebagai wadah dan peluang kepada ibu-ibu tunggal berkecimpung dalam bidang perniagaan. Juga diselajurkan penyampaian sumbangan dari projek Jiwaku Ikhlas ke-20 hasil derma daripada Chris Camilla Creation, Crispy Crunchies, UBD Corporation, Al-Hufaz Management, Maju Motor Sedaran Berhad dan Ada-Adua serta Family dan teman kepada Wakil Persatuan Gerakan Ibu Tunggal dan Wakil 20 penerima Ibu Tunggal. 3 individu ditahan atas kesalahan memiliki barang tegahan pelbagai jenis semasa 3 gerakan operasi berasingan yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Kastom dan Eksas Diraja JKED baru-baru ini. Hasil gerakan operasi pertama yang dijalankan di kawasan rancangan perumahan negara Kampung Rimba, seorang lelaki tempatan berumur 61 tahun ditahan atas kesalahan memiliki 9 kartun rokok dan 71 paket rokok pelbagai jenis. Turut dirampas wang tunai berjumlah RM224.95 dipercayai hasil daripada aktiviti penjualan barang tegahan.
Manakala operasi di kawasan skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Mumong, Kuala Belait, 2 lelaki penduduk tetap masing-masing berumur 17 dan 50 tahun ditahan atas kesalahan memiliki 19 paket rokok pelbagai jenis dan 1 unit vape. Sementara di kawasan perairan Kampung Sungai Bunga dan Kampung Sungai Besar JKED berjaya merampas 1,350 kartun rokok pelbagai jenis dan 20 tin minuman keras. Turut dirampas sebuah perahu fiber berserta 1 unit enjin. Individu-individu terlibat dibawa ke Pejabat Penguatkuasaan Undang-Undang untuk siasatan lanjut. Kerja-kerja pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan ke atas alat sukatan jenis pam minyak di stesen-stesen minyak akan dilaksanakan oleh Unit Sukatan dan Timbangan SDT bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan IBE di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Mengambil kira keselamatan dan kesejahteraan orang ramai serta para tenaga kerja yang terlibat sepanjang kerja-kerja pemeriksaan dan penelitian tersebut, stesen-stesen minyak akan ditutup bermula pukul 9 pagi hingga selesai. Beberapa buah stesen minyak akan ditutup sementara pada Disember depan bagi tujuan pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan. Stesen tersebut ialah di daerah Brunei dan Muara, stesen minyak Tasamul Lumapas pada 7 Disember, stesen minyak Taib Beribi pada 8 Disember, stesen minyak Pengalayan pada 10 Disember, stesen minyak Badan Tamiah pada 12 Disember. Dan stesen minyak Kampung Tanjung Nangka, Satinaga pada 13 Disember, di daerah Tutung, stesen minyak PHA Bakar bin Jambul pada 19 Disember, 21 Disember di stesen minyak Sungai Bakung Lumuk Belait di daerah Belait dan stesen minyak Koperasi Peladang Belait pada 27 Disember. Pertanyaan lanjut hubungi unit SDT IBE melalui email sdt@mofi.gov.bn.